Hai dan selamat sejahtera, saya Nantini Selvam dan nombor matrik saya 270308. Secara umumnya, temu bual ini didefinisikan sebagai perbualan dua hala yang bertujuan untuk mengumpul maklumat kajian. Dalam tugasan kumpulan prinsip asas bimbingan dan kaunseling ini, kami wakil daripada kumpulan 1 ditugaskan untuk menemu bual seorang kaunselor yang berdaftar. Kumpulan ini diberikan oleh Dr. Namisa binti Ibrahim selaku tenaga pelajar kelas B pada bulan Oktober yang lalu. Sebahaya saja kami menerima tugasan ini, tanpa melengahkan masa, kami mencipta satu kumpulan kecil yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh beliau. Daripada pelbagai ahli kaunselor yang berdaftar, kami majoriti ahli kumpulan pilih kaunselor kesihatan untuk menemu bual. Mengenai latar belakang kaunselor tersebut akan disampaikan oleh kawan saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan perkongsian pengalaman kami semasa menjalankan sesi temu bual secara atas talian bersama Encik Syafuddin, iaitu kaunselor berdaftar yang telah dipilih oleh ahli kumpulan kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Zamzuriyah Husna, Nantini, Nur Atikah, Nur Farah Liana dan akhir sekali saya, Halwana. Sebelum meneruskan perkongsian ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang Encik Syafuddin. Nama diberi Syafuddin bin Osman. Beliau merupakan lepasan pelajar dalam bidang kaunseling di Universiti Utara Malaysia UUM pada tahun 2012. Beliau terus ditawarkan sebagai kaunselor di Kementerian Kesihatan Malaysia sebaik sahaja 5 bulan beliau tamat graduasi. Nombor kaunselor berdaftar beliau ialah KB03032. Sekarang beliau telah berkhidmat di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah sebagai seorang kaunselor. Beliau telah berkhidmat sebagai kaunselor di Jabatan Kesihatan hampir 9 tahun. Menurut Encik Syafuddin, pada mulanya beliau ingin menjadi seorang wakil rakyat dan disebabkan faktor inilah yang menyebabkan beliau mencuburi bidang kaunseling selain daripada minat yang mendalam terhadap bidang ini. Menurut Encik Syafuddin, sebaik sahaja beliau tamat STPM, beliau terus mencari peluang untuk mencuburi bidang yang sesuai dengan kehendak beliau yang ingin menjadi wakil rakyat. Hal ini kerana beliau ingin memahami jiwa manusia terlebih dahulu sebelum meneruskan niat beliau yang ingin mencuburi bidang tersebut. Encik Syafuddin berpendapat bahawa bidang kaunseling ini merupakan bidang yang sesuai untuk beliau bagi meneruskan cita-cita menjadi seorang wakil rakyat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Farah Liana binti Muhammad Rosli, nombor matrik 273528. Saya akan berbicara tentang hasil kajian seterusnya yang kami dapat daripada sesi temu bual bersama kaunselor berdaftar yang kami lakukan, iaitu berkaitan teori dan teknik kaunseling yang Encik Syafuddin gunakan semasa sesi kaunseling di setting beliau. So, pertama sekali Encik Syafuddin berkata bahawa teori utama yang beliau gunakan adalah teori REBT, iaitu Rational Emotive Behavioral Therapy, yang membantu menyedarkan klien dari kepercayaan yang tidak rasional, dan teori CBT iaitu Cognitive Behavioral Therapy yang membantu klien memahami perasaan dan pemikiran mereka dalam menangani masalah. Menurut Encik Syafuddin, lain klien, lain teori yang digunakan dan semua teori adalah betul. Tapi cara kita membawa teori tersebut adalah penting dalam memastikan teori tersebut berkesan terhadap klien. Seterusnya, teknik yang Encik Syafuddin gunakan semasa sesi kaunseling merupakan teknik terapi. Menurut beliau, mereka sedang mempraktikkan teknik baharu iaitu teknik terapi filem, yang mana teknik ini dijalankan dengan memberi klien menonton filem dengan tujuan terapi. Teknik ini adalah untuk merangsang emosi dan pemikiran klien dalam mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan seharian klien. Assalamualaikum, saya Nur Atikah binti Harun dengan nombor matrik 273523 akan meneruskan pembentangan ini dengan pendapat dan penerimaan masyarakat tentang perkhidmatan kaunseling. Pendapat Encik Syafuddin yang pertama adalah sebagai seorang kaunselor hendaklah cuba untuk mencari peluang dan mendekatkan diri dengan setiap jenis pelbagai budaya yang wujud di Malaysia. Ini adalah kerana dengan cara dan peluang yang diambil oleh kaunselor untuk mendekatkan diri terhadap pelbagai budaya di Malaysia dapat memudahkan dan memberi peluang pada diri kaunselor itu untuk memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan dapat mengasah kemahiran berkomunikasi
seseorang kaunselor itu supaya ia lebih mudah untuk mengawal dan membantu emosi klien ketika sesi kaunseling dijalankan. Dan selain itu, dapat membantu seseorang kaunselor itu memahami dengan lebih mendalam situasi dan cara yang klien itu selesa untuk melancarkan lagi sesi kaunseling yang dijalankan. Dan apabila kaunselor itu lebih mendalami tentang pelbagai budaya di Malaysia, ia dapat membantu dan memudahkan proses sesi kaunseling itu kerana dengan mendekatkan diri dengan pelbagai budaya ni dapat membantu kaunselor itu mengenal pasti sama ada klien itu bersedia untuk berkongsi masalah ataupun tidak. Dengan seterusnya, pendapat yang dikongsi oleh Encik Syafuddin dalam sesi interview tersebut adalah menerima dengan lapang dada dengan apa jua situasi dan cabaran ketika sesi kaunseling yang dijalankan bersama klien. Ini adalah kerana ia merupakan satu skop utama yang sentiasa ada dalam alam kerjaya sebagai seorang kaunselor yang lebih efektif. Dan seterusnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perkhidmatan kaunseling di setting kerja Encik Syafuddin. Dalam sesi interview tersebut, Encik Syafuddin berkongsi tentang penerimaan kaunseling di tempat kerja beliau. Dia berkongsi tentang dua situasi, di mana situasi sebelum berlakunya COVID-19 dan situasi pada akhir-akhir ini. Beliau mengatakan sebelum berlakunya COVID-19, masyarakat agak sedikit gusar dan tidak berkeyakinan untuk menjalankan sesi kaunseling dengan sebaik mungkin. Ini adalah kerana mereka berpendapat bahawa sesiapa sahaja yang diminta untuk rujuk kepada perkhidmatan kaunseling adalah dikategorikan sebagai seorang yang memiliki masalah mental, dan mereka takut dan tidak mahu untuk membawa gelaran seseorang yang mempunyai masalah mental. Sedangkan perkhidmatan kaunseling ini adalah satu kaedah dalam usaha untuk membantu mereka yang mempunyai masalah yang terlampau. Jadi perkhidmatan kaunseling ini amat membantu, dan perkhidmatan kaunseling ini adalah satu cara dan satu bantuan yang amat efektif untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah mereka itu dengan cara yang lebih efektif dan berkesan. Dan Encik Syafuddin berkongsi tentang penerimaan masyarakat di akhir-akhir ini di tempat kerja beliau adalah masyarakat lebih mudah untuk memberi kerjasama dengan baik bersama dengan beliau berbanding dengan sebelum berlakunya COVID, adalah kerana klien diberi pilihan untuk secara sukarela ataupun secara yang mereka selesa untuk menghadiri sesi kaunseling tersebut dengan cara yang lebih mereka selesa untuk berkongsi masalah mereka. Dan malah Encik Syafuddin juga turut berkongsi kaedah yang diguna pakai untuk menarik minat klien dalam meneruskan sesi kaunseling dengan lebih lancar. Caranya adalah diberikan satu lukisan dan bersama dengan pensel warna, dan jika klien itu datang dalam keadaan yang diam, yang tak selesa untuk bercakap, maka dia akan diberi pilihan untuk melukis atau meluahkan rasa apa masalah yang dihadapi di dalam lukisan tersebut. Seterusnya, perbincangan ini akan diteruskan dengan karakteristik dan kemahiran yang perlu ada pada seseorang kaunselor itu untuk menjadi kaunselor yang lebih efektif. Yang pertama adalah mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dalam setiap hal ataupun isu yang lalu dibangkitkan ketika ini. Ini kerana seseorang kaunselor itu tidaklah hanya berhadapan dengan satu klien yang mempunyai ragam yang sama, tetapi ia akan berhadapan dengan klien yang datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza, yang membawa masalah daripada pelbagai isu, pelbagai aspek. Jadi dengan adanya pengetahuan yang lebih mendalam dalam setiap hal, ia akan memudahkan lagi kaunselor itu untuk membantu dan memahami masalah klien dan mempunyai cara dan kaedah untuk mengatasi masalah klien itu dengan sebaiknya. Seterusnya, yang kedua adalah memahami masalah yang dihadapi oleh klien daripada akar umbinya, supaya kaunselor itu lebih mudah untuk dekatkan dirinya bersama dengan klien tersebut dan mudahlah mengaitkan masalah yang dihadapi klien dan pakai teori ataupun kaedah yang sesuai untuk dalam usaha menyelesaikan masalah itu. Dan karakteristik yang terakhir yang perlu ada pada kaunselor untuk menjadi yang lebih efektif adalah mempunyai kemahiran dalam melayan emosi klien dengan baik. Ini adalah kerana supaya kaunselor itu tidak mudah untuk terikut-ikut, terbawa-bawa dengan emosi yang ditunjukkan oleh klien, supaya sesi kaunseling itu berjalan dengan lancar dan mendapat penyelesaian yang lebih berkesan untuk masalah klien tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamzura Husna binti Muhammad Sabri, nombor matrik 270152. Saya akan berkongsikan sedikit tentang cabaran dan isu yang ditangani oleh Encik Syafuddin. Encik Syafuddin menyatakan cabaran yang sering dihadapinya ialah apabila berhadapan dengan klien yang memiliki sifat panas barat. Tambah lagi apabila dia merupakan seorang yang pandai memanipulasikan keadaan. Hal ini akan menyebabkan sesi kaunseling itu agak sukar untuk dikawal.
Namun, beliau mengatakan bahawa sehingga kini, semua kes yang ditanganinya berjaya diselesaikan, melainkan klien tersebut ditamatkan atas sebab yang tertentu. Mengenai isu semasa pula, Encik Syafuddin telah menangani isu yang agak besar baru-baru ini. Hal ini kerana kliennya kali ini mempunyai masalah dengan seluruh unit di tempat kerjanya. Oleh itu, kes tersebut telah melibatkan banyak pihak yang menjadikan ia sukar untuk ditangani. Ekoran sikap klien yang beremosi dan agresif. Tambahan pula, dia ialah klien yang dirujuk oleh pihak atasan dan bukannya sukarela. Namun dengan keahlian yang dimiliki oleh Encik Syafuddin, beliau akhirnya berjaya membantu klien tersebut. Klien tersebut sukarela untuk berhenti kerja dan menjalankan perniagaannya sendiri. Keputusan itu akhirnya membawa kebaikan kepada semua pihak. Hai dan selamat sejahtera kepada Dr. Nabisha binti Ibrahim. Saya Nantini Selvom dan nombor matrik saya 270308. Tanpa melengahkan masa, biar saya meneruskan dengan pembentangan saya hari ini. Hasil daripada temu buat yang kami buat, kami mendapat tahu bahawa Encik Muhammad Safiuddin bin Othman pernah menghadiri pelbagai latihan dan pelbagai kursus semasa bekerja di setting sekarang. So, setiap tahun pengurusan beliau akan menganjurkan pelbagai latihan dan kursus-kursus untuk mereka refresh balik skills mereka dan projek mereka. Terdapat contoh kursus antara contoh kursus kursus pengurusan stres, kursus tekanan rumah tangga, kursus pengkos-kosan dan ada banyak lagi lah. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh beliau semasa COVID-19 adalah oleh kerana terdapat pelbagai jenis PKP. Ada 1-2 klien diorang malas dan ada ramai yang takut nak datang dari satu daerah ke yang daerah lain. Ada jadual tugas itu clash dengan klien. Suasana bilik pun agak tak selesa sebab kedua-dua pihak takut mungkin penyakit itu menyebar ke COVID-19. Banyak juga temu janji dalam online, jadi beliau tak pasti klien tu mentally stable ke tak. Dan ada juga lain-lain sebab. Akhir sekali, nasihat yang beliau diberikan kepada pelajar yang ingin mencuburi bidang kaunseling dan psikologi adalah pelajar yang ingin mencuburi bidang dan kaunseling ini, mereka perlu mencintai, menghargai dan menjiwai sepenuh hati untuk meneruskan pengajian mereka. Mereka perlu merasakan kesusahan dan keperitan orang lain sebagai kesusahan diri sendiri. Bukan semata-mata atas dasar paksaan orang lain, contohnya keluarga, kita melanjutkan pelajaran psikologi dalam bidang ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berbicara tentang refleksi dalam menyiapkan persiapan awal untuk menjalankan temuduga ini agak sukar disebabkan kesibukan Encik Syafuddin dan juga kesuntukan masa. Tetapi akhirnya berjaya dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Pertama, sudah tentu kami memperolehi banyak ilmu pengetahuan dalam dunia kaunseling. Dan pertama kali kita haruslah memahami sesuatu perkara dahulu tanpa membuat apa-apa andaian. Dan yang kedua, kami juga sedar bahawa setiap masalah itu pasti mempunyai jalan penyelesaiannya. Jadi kami sudah memulai untuk lebih bekerjasama dalam menangani apa-apa masalah yang berlaku dalam kumpulan ini. Encik Syafuddin menyatakan bahawa banyak kliennya yang datang daripada golongan orang yang sudah bekerja. Oleh itu, ia telah membuka mata kami untuk bahawa alam pekerjaan agaklah sukar. Jadi kami akan bertekad untuk menyiapkan mental dan fizikal bermula daripada sekarang untuk memasuki alam pekerjaan. Kami merasakan temu buat ini akan mencorakkan diri kami untuk menjadi seorang yang lebih berfikiran terbuka dan sentiasa menyerapkan tenaga positif kepada masyarakat sekeliling. Sekian, terima kasih. Melalui temu bual ini, kami dapat melihat dunia kaunseling daripada pandangan mata seorang kaunselor. Kami berpeluang bercakap secara langsung dengan kaunselor berdaftar yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang kaunseling, dan kami sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan berkenaan teknik kaunseling dan juga cabaran-cabaran dalam bidang ini. Apa yang kami dapat simpulkan daripada temu bual ini adalah seorang kaunselor haruslah mempunyai pengetahuan yang banyak dalam bidang kaunseling dan pandai mempraktikkan teori yang dipelajari di samping bijak mengawal dan melayan klien. Sesi temu bual ini juga dapat menarik minat kami dengan lebih mendalam untuk mempelajari dan menguasai bidang ini.
Justru itu, kami berharap agar lebih ramai individu menceburkan diri di dalam bidang kaunseling dan masyarakat akan lebih bersikap terbuka dalam menerima kaunseling di dalam kehidupan mereka, di samping memberi kerjasama sekiranya mereka dirujuk kepada kaunselor. Kami dari Kumpulan 1 mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi pengalaman yang bermakna kepada kami dengan melakukan tugasan sebegini, dan tidak lupa juga kepada Encik Syafuddin yang sudi ditemu bual. Dengan itu tamatlah sudah sesi perkongsian pengalaman kumpulan kami untuk projek Temu Bual bersama Kaunselor Berdaftar. Sekian, terima kasih.